Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, bersua kembali di mana lagi hal bukan. Apa khabar Malaysia? Tentunya program satu di Bernama TV. Wah, ya, kita bagi semangat sikit. Baik, pagi ini berterima kasih Dina Syahsana dan juga Charlie yang akan menemani anda. Dan pastinya minggu ini adalah minggu, kalau orang kata kat di luar tu katanya suhunya tengah hangat. Apa khabarnya di luar itu? Ya, kan? Musim pilihan raya itu kita faham. Tapi apa pun dalam keadaan kita sedang sibuk berkempen, tolong jaga tingkah laku kita. Tidak kira kita ni fanatik sangat dengan mana-mana parti politik, tetapi paling penting juga adalah soal tata susila itu harus dijaga. Betul. Semalam selesai pengundian awal untuk pilihan raya umum DUN kali ke-15. Apapun sama-sama kita nantikan 12 hari bulan ini adalah hari pengundian. Jadi jangan lupa untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab anda. Andalah penentu masa depan negara. Betul. Ringkas saja ini nak diwawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai umur 18 tahun ke atas. Semak di laman web rasmi SPR untuk tahu di mana tempat anda bakal mengundi. Dan ikutlah waktu yang telah pun dicadangkan untuk keluar mengundi bagi mengelakkan kesesakan. Baik, kita nak saksikan apa yang menarik di portal bernama.com. Ini khabar gembira berkaitan tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bagi membantu golongan pesawah, yang mana ianya diberikan skim subsidi harga padi naik daripada RM350 kepada RM500. Dan salah satu reaksi yang diberikan oleh seorang pesawah di Bagan Tiang, itu Ishak Osman, 72 tahun. Dia menzahirkanlah rasa sukacita dan juga penghargaan kepada kerajaan atas inisiatif ini kerana ia boleh membantu kepada pesawah-pesawah untuk meningkatkan lagi musim tuayan mereka dan juga pendapatan mereka. Ini satu usaha pantas oleh kerajaan, dan dalam masa yang sama juga kerajaan cukup prihatin sebenarnya dalam membantu pesawah-pesawah kita untuk tambah pendapatan. Baik, seterusnya seperti yang Dini katakan tadi, dalam kesibukan kita sebenarnya sekarang sedang sibuk dengan pilihan raya ni. Pastikan anda jaga juga kesihatan anda. Kita tahu COVID-19 berada di fasa endemik. Betul. Tapi tetap juga kita kena jaga, walaupun kadar jangkitan itu kurang, tapi kena jaga SOP yang ditetapkan. Kalau mungkin anda rasa ada gejala, nak demam, tapi tetap juga anda nak turun mengundi, kalau boleh pakai pelitup muka ataupun pelitup mulut, kan, untuk jaga keselamatan dan juga jaga jarak anda semasa pergi mengundi. Bukan itu saja, kalau ada yang sedang dalam keadaan situasi berada dalam demam influenza ke, kan, elakkanlah. Faham semangat itu betul, semangat, tetapi kesihatan itu harus diutamakan. Betul. Dan kena fikir juga tentang kesihatan orang lain. Itu antara perkara yang boleh dilakukan. Dan kita nak pergi ke pergi lawatan saya belajar. Okey, lawatan saya belajar kita ke mana lagi? Zoo Negara. Popular betul kan? Yang menarik, tak pernah dijangka-jangka dan hanya ada di Malaysia saja. Zoo Negara yang memaparkan ada kucing. Dan itulah merupakan daya tarikan utama di Zoo Negara Malaysia ini apabila oyen menyebabkan kedatangan pengunjung meningkat setiap minggu semenjak diwujudkan satu tanda tag tu, kan. Cuma yang menarik kan sekarang ni, dengan cerita ada pesaing. Ada kucing lain lagi. Oh ya? Nak rampas kedudukan. Oh, bukan Zoo Negara tengah mencari pasangan untuk oyen ke tu? Pun juga. Pun juga kan. Dalam masa yang sama memang tengah cari pasangan untuk oyen. Ini yang diberitahu oleh Zoo Negara sendiri, di mana kehadiran oyen kucing yang tular bersahabat baik dengan tikus gergasi. Tikus antara tikus yang terbesar di dunia, iaitu capybara, telah melonjakkan kedatangan pengunjung ke Zoo Negara sehingga melebihi 3,000 orang pengunjung setiap minggu. Ini yang sebenarnya semangat nak pergi zoo. Dah lama tak pergi zoo kan. Kita tak suka pergi zoo sebenarnya. Tapi disebabkan oyen, mungkin sebab suka dengan kucing, nak pergilah. Yang menarik sebenarnya kan, ada cerita sebaliknya. Nak ringkaskan sajalah antara cerita yang jadi permulaan mengapa oyen ini jadi famous kan. Wah, kalah kita kan. Pada masa itu ada dirakam satu babak yang mana oyen ni adalah kucing terbiar, datang ke tempat tersebut, kemudian dia tidur dekat kawasan tersebut yang dimiliki oleh capybara ni, dan dalam masa sama juga capybara macam memeluk dia, macam bersandar-sandar macam itulah. Itulah macam bila netizen tengok tu macam sweetnya, macam mana mereka macam ini mustahil juga kucing boleh berbaik dengan tikus. Jadi the star of the zoo pula sekarang. Betul, itu yang menariknya. Dan kita ajaklah ramai-ramai untuk, kalau ada masa, bawa anak-anak kita pergi ke Zoo Negara. Selain daripada kita boleh membantu untuk melindungi dan juga membantu tentang kebajikan haiwan ini, kita boleh ajar juga kepada anak-anak kita tentang haiwan-haiwan yang berada di Malaysia, dan mungkin barangkali ada haiwan yang semakin pupus boleh kita saksikan di Zoo Negara. Baik, banyak lagi berita-berita penting dan tajuk utama anda boleh dapatkan menerusi dari Bilik Berita. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika dan kita saksikan ramalan cuaca untuk hari ini. Silakan.
Salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Herlina Pahlavi. Perdana Menteri menyatakan beliau sudah mengadakan pertemuan dengan syarikat pengendali P-Hailing bagi menyelesaikan kemulut anak muda yang berada dalam ekonomi gig itu. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang perlu diberi penekanan adalah soal pemberian allowance mengikut keadaan semasa, latihan dan bimbingan serta caruman pekisah. Jumpa semua syarikat-syarikat yang buat P-Hailing, gig ekonomi. Sebab anak-anak muda, masa saya jumpa, minta saya bantu mereka. Kadang-kadang buat Grab Panda ini, kadang dapat RM6, kadang dapat RM5, jadi tak tentu. Jadi saya panggil semua pengurus-pengurus. Saya kata, tolong bagi pertimbangan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam jelajah perpaduan madani bagi Don Chua di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pada Selasa, Datuk Seri Anwar mengadakan perjumpaan dengan 24 syarikat pengendali perkhidmatan parcel hailing atau P-Hailing. Ia susulan komitmen yang beliau berikan semasa perjumpaan bersama rakan-rakan penghantar pada 22 Julai lalu. 474 ahli kontijen pengangkap Malaysia yang menyertai Jambore Pengangkap Sedunia ke-25 di Sing Mangyum, Korea Selatan kini dalam proses ditempatkan semula ekoran ancaman gelombang haba selain tapak Jambore itu berada dalam laluan ribut tropika Kanut. Menurut kenyataan Kementerian Luar pada Selasa malam, mereka dipindahkan ke dua tempat iaitu ke Korea National University of Agriculture and Fisheries dan Jeonbuk National University di Jeonju-si, Jeollabuk-do. Kedutaan Besar Malaysia di Seoul sedang memantau rapat proses itu dan berhubung secara langsung dengan wakil kontijen Malaysia serta pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini. Pada Isnin, Kementerian Luar Korea Selatan semasa sesi penerangan kepada kor diplomatik memaklumkan kerajaan negara itu akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyediakan kemudahan penginapan, pengangkutan, perubatan dan sajian kepada semua peserta. Kira-kira 43,000 pengangkat muda dari 158 negara menyertai acara itu dari 1 hingga 12 Ogos 2023 di tapak perkhemahan di kawasan berdekatan pantai di barat daya Korea. Acara itu berdepan ketidaktentuan sejak awal lagi apabila kontijen Britain dan Amerika Syarikat menarik diri dari tapak perkhemahan akibat gelombang haba. Selain itu, ribut tropika Kanun yang turut melanda Jepun dikatakan akan sampai di Korea Selatan pada Khamis dengan tapak Jambore itu berada dalam laluannya. Seorang wanita berusia 29 tahun menemui ajal selepas dipercayai membuat rawatan di sebuah pusat kecantikan di Mutiara Rini, Iskandar Puteri Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata wanita berkenaan mengalami kesakitan berterusan sebelum dikejarkan ke hospital swasta dan disahkan meninggal dunia. Beliau berkata polis sedang menjalankan siasatan lanjut dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian tersebut. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Baru-baru ini tular di laman Facebook berhubung kematian seorang wanita dipercayai akibat rawatan kosmetik di sebuah pusat kecantikan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian-sun menasihati keluarga mangsa agar membuat laporan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ bagi membolehkan kes disiasat mengikut Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau Akta 586. Siasatan adalah bagi memastikan pusat rawatan kecantikan yang dipercayai beroperasi di rumah itu mematuhi prosedur operasi standard dan ada lesen profesional berkaitan selain berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Sekian dari Bilik Berita pada kali ini. Malaysia Madani tekad perpaduan. Sehingga berjumpa lagi.
Jumpa kembali di Apa Khabar Malaysia. Bila bercakap pasal rehabilitasi, jika anda di luar sana yang mungkin mengalami kecederaan ataupun penyakit ataupun pernah melalui proses pembedahan kan, pastinya agak sukar sebenarnya kita akan dapati tubuh kita kurang keupayaan untuk bergerak ataupun nak melakukan aktiviti kan. Jadi bagi anda yang mungkin mengalami situasi ini, mungkin susah untuk menyesuaikan diri. Dan langkah terbaik untuk kami bantu anda sebenarnya adalah melalui rehabilitasi. Apa tu rehabilitasi? Kita bagi yang pakar untuk menjawabnya kan. Kalau saya bagi tahu kan pelik pula macam betul ke ini kan. Tak boleh. Saya tengah tanya saja. Dan kali ini kita bersama dengan dua individu iaitu Puan Siti Jamilah Muhammad Nur, bukan pegawai pemulihan perubatan dalam bahagian audiologi, dan di sebelahnya itu Puan Nurul Haslina Muhammad Zain, pegawai pemulihan perubatan dalam bahagian pertuturan. Pertuturan ni banyak juga saya tanya. Macam kita ni kan baik sangat cakap ni, adakah ada masalah? Dah jangan macam tu lah. Okey. Alright. Kita tanya orang lain agaknya. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih kerana bersama kami manis-manis pagi ni kan. Okey, kita nak sembang-sembang lah berkaitan tentang perkara ini. Kita bercakap soal sedikit perkhidmatan rehabilitasi Perdana Tinggi Hospital Rehabilitasi di Ceras ini. Nak tanya kedua-duanya kan. Awal-awal ni tentang dah lama ke terlibat dalam perubatan ataupun perkhidmatan rehabilitasi ini, dan kenapa memilih profession ini? Kita tanya itu dulu. Macam kita ni kenapa memilih jadi pengacara? Sepandai bercakap banyak kan. Kalau mereka ni kenapa memilih? Kita nak dengar puan ni dulu boleh? Puan Has. Saya dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kenapa saya memilih untuk menjadi seorang speech therapy? Sebabnya niat saya untuk membantu especially pesakit-pesakit yang ada kesukaran untuk berkomunikasi. So kita ada pelbagai cara untuk berkomunikasi. So jadi dengan harapan saya, kalau saya masuk dalam bidang ni, banyak pesakit-pesakit yang saya boleh tolonglah untuk berkomunikasi. Okey. Niat cukup murni. Siti pula macam mana? Okey. Saya berkhidmat dalam bidang audiologi ni dah lama dah, lebih 10 tahun actually. Tapi dalam rehabilitasi sendiri 10 tahun lebih kurang. Dan sebenarnya sama lah juga sebenarnya minat. Saya minat untuk dan suka untuk membantu masyarakat berkenaan dengan pendengaran lah, sebab biasanya orang dengar biasa pendengaran, orang ada masalah pendengaran. Tetapi ramai yang macam keep dalam diri je, tak nak bagi tahu, tak nak dapatkan rawatan sebab tiada kesedaran. So end up dia akan menyendiri sendiri macam itulah. Jadi saya nampak benda tu kurang kesedaran di kalangan masyarakat kita, tu menyebabkan saya minat untuk stay dalam bidang ni, dan kalau boleh membantu ramai lagi masyarakat lah untuk aware berkenaan dengan pendengaran, pentingnya pendengaran dalam kehidupan kita seharian lah. Rehab ni pemulihan. Nak bantu orang memulih ke mudah, mesti dia paling sabar. Sabar mesti paling tinggi. Wajah pun tahu memang orang sabar berdiri kan. Satu profesi yang tepat lah saya kira. Baik, pastinya ada di antara kita kat luar sana mungkin tertanya-tanya, hospital rehabilitasi ni adakah sama dengan hospital yang biasa yang merawat pesakit? Bagaimana dengan perkhidmatannya juga? Okey, untuk hospital rehabilitasi kami, dia memang under hospital kerajaan, tetapi dia satu-satunya hospital di Malaysia yang pengkhususan dia untuk rehabilitasi, pemulihan lah. So pesakit-pesakit yang datang ni dia terdiri daripada pelbagai masalah yang kompleks lah. So daripada kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Baik, untuk membantu mereka yang mungkin ada masalah ini, adakah ianya hanya fokus kepada mereka ada masalah selepas berlaku kecelakaan, ataupun ianya berfokus kepada masalah daripada awal, mungkin daripada genetik, daripada awal lahir ada masalah pendengaran sebagai contoh, ataupun ada masalah berkaitan pertuturan? Bagaimana pandangan anda konteks ini? Okey, dia macam ni, biasanya pesakit apabila mempunyai masalah kesihatan seperti tadilah, mungkin genetik pesakit ini perlu didiagnos terlebih dahulu, dan kebiasaannya pesakit ini dirujuk kepada hospital-hospital besar lah, selain hospital rehabilitasi Ceras dulu. Right, okay. So setelah mereka mendapat diagnosis tentang masalah kesihatan mereka, kemudian mereka akan dirujuk kepada hospital rehabilitasi Ceras untuk rehabilitasi, untuk pemulihan berikutan dengan masalah kesihatan mereka itulah. Okay, so jadi diagnosis tu di hospital lain, di hospital contoh hospital Kuala Lumpur, hospital Serdang atau hospital selepas dapat daripada pengasaran pakar
mengesahkan okey pesakit mempunyai masalah kesihatan sekian-sekian, and then pesakit ini sesuai untuk menjalani rehabilitasi. Jadi pesakit ini akan dirujuk kepada kami di Hospital Rehabilitasi Ceras untuk proses pemulihan lah. Baik, Puan Has, kita masih lagi tak nampak gambaran. Mungkin ada di luar sana yang kurang kesedaran, tak tahu pasal rehabilitasi itu. Bagaimana proses rehabilitasi itu? Okey, untuk proses rehabilitasi itu bila kami dapat rujukan daripada pakar kami, so first step kita akan buat penilaian dulu. So kita akan tengok penilaian lah. So dari segi penilaian tu apa masalah yang pesakit tu hadapi. So lepas daripada maksudnya bila kita dah penilaian, contohnya kalau macam saya speech therapy, so kita akan buat penilaian dari segi pertuturan bahasa lah. So kalau pesakit itu dirujuk ke unit fisioterapi, dari segi fisioterapi punya penilaian. So selepas mereka menjalani penilaian tu, dan terapi akan diberikan berdasarkan keperluan mereka. Okey, bercakap tentang kerana fokusnya kepada bidang komunikasi kan. Kita lihat sekarang ini banyak ibu-ibu muda ataupun bapa-bapa muda atau mereka pasangan yang baru kahwin dapat anak, dan melihat bagaimana pembesaran anak tu kadang-kadang tu tidak sama setiap orang kan. Dan salah satunya adalah mereka gagal untuk menganalisis pasal anak-anak mereka ada speech delay. Betul. Okey, dan mereka beranggap itu seperti biasa. Mungkin belum lagi kot. Ibu umur 2-3 tahun nanti dah better lah sikit. 4-5 tahun lebih. Adakah itu satu pandangan yang sesuai untuk diasimilisasikan dalam masyarakat, ataupun sebenarnya kita dah perlu ambil langkah berjaga-jaga? So dia sebenarnya untuk kanak-kanak ni dia ada perkembangan dia lah. So selalunya kalau macam dalam buku pink dia tu ada MChat tu. So selalunya kita akan minta ibu bapa tu untuk tengok perkembangan dekat situ. So kalau macam ibu bapa dah start perasan yang anak-anak tersebut ada kelewatan dari segi bahasa mereka, so mereka sepatutnya dah start untuk rujuk, bawa anak untuk dapatkan rujukan berjumpa dengan speech therapy lah. So sebelum berjumpa speech therapy tu, kalau kata mereka pergi ke hospital kerajaan, mereka akan berjumpa dengan macam pakar kanak-kanak dulu, maksudnya macam tu, untuk dapatkan rujukan ke speech therapy supaya penilaian awal boleh dibuat dan intervensi awal boleh diberikanlah kepada anak tersebut. Okey. Kalau bagaimana kita nak tahu anak kita mempunyai, kadang mak bapak ni susah untuk pada diagnose sendiri anak aku tak ada masalah sebenarnya. Bagaimana untuk peringkat awal ini kita nak beri kesedaran kepada ibu bapa sepatutnya rujuk kepada yang pakar jika mungkin kita dah nampak anak kita tak ada seperti tanda itu. Ada tanda itu tak seperti kanak-kanak yang lain. Selalunya kadang-kadang parents, ibu bapa ni bila mereka dah nampak anak kadang-kadang lewat untuk bercakap kan, so bila tengok rakan sebaya tu anak mereka lambat untuk bercakap lah. So jadi ibu bapa, ada setengah ibu bapa tu mereka dah start awareness tu, dah start kesedaran tu. So mereka akan macam contoh mungkin kalau mereka tak pergi ke bahagian untuk perubatan ni, maksudnya pergi ke hospital ke, pergi ke mana-mana center ke, so mereka akan start macam Google dulu untuk tengok. So kalau ada juga yang macam mereka macam bertanya kepada rakan-rakan yang lain sebelum mereka bawa anak mereka untuk berjumpa dengan pakar lah. Kalau itu mungkin mudahlah nak lihat sebab kita berkomunikasi dengan bercakap banyak ketak ataupun lambatnya perkataan tu nak disebut kan. Kadang-kadang satu patah perkataan tu nak dekat 1 minit 2 minit nak habiskan kan. Mudah, tetapi kalau pendengaran ni agak sukar, khususnya bagi kanak-kanak. Dalam konteks ni macam mana kita nak analisis macam anak kita dia ni okey ketak dengan ketak kan, ataupun sebenarnya kadang ni dalam budak kita panggil pun kadang macam buat tak nampak je, buat tak dengar je kan. Kan kita nak bezakan yang ni adalah disebabkan main-main dan ni disebabkan betul ada masalah pendengaran. Untuk kanak-kanak macam mana kita analisis? Okey. Sebenarnya kita boleh nampak daripada paling simple adalah respon pada bunyi lah. Kalau daripada baby, kita bagi bunyi-bunyi kuat atau hempak pintu, bunyi-bunyi itu, dan dia akan respon, dia akan tunjuk respon, mencari, searching ke macam tu lah Okey. So dia ada perkembangan dia. So bila dia besar sikit, respon dia dah lain daripada bunyi. Dia dah boleh jawab, dia dah boleh toleh. Okey. Tetapi bila benda ni adalah selari lah. Pendengaran ni sebenarnya kita boleh tengok daripada pendengaran, daripada pertuturan sebenarnya. So sekiranya by umur katakan 3 bulan, so sepatutnya baby tu boleh cooing kita panggil, ataupun macam menegur macam tu. Okay. So bila 6 bulan dia dah start macam, 8 bulan tu dia dah start macam macam tu. So itu adalah maksudnya dia boleh mendengar, ada stimulasi daripada pendengaran bayi itulah.
Okay, so by the age of 1, start 1 tahun, biasanya dah boleh sebut mama, papa, daddy, susu, ataupun tutulah kadang tu kan. So satu-satu perkataan macam tu. So dari situ kita nampak, oh maksudnya anak kita ataupun bayi tu boleh, kanak-kanak tu boleh mendengar, sebab tu dia boleh sebut. Dari situ kita boleh tengoklah maksudnya beza. So kalau bila dah besar sikit macam tadi cakap, macam mana nak tahu dia tu buat tak tahu je ataupun sebenarnya memang ada masalah pendengaran. Itu memang kena check sebenarnya lah. Kena bawa anak kita sekiranya macam nampak slow daripada respon slow ataupun memang tak respon ataupun dia sedikit lambat jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain. So bawa pergi cek, boleh pergi ke klinik kesihatan dan mohon untuk dirujuk kepada unit audiologi lah, kepada pegawai audiologi. Ini kerana di klinik kesihatan tak ada audiologi, pegawai audiologi. So perlu dirujuk ke hospital besar lah. Jika ibu bapa dah bawa anak-anak rujuk kepada bahagian audiologi ni, apa proses ni sebenarnya? Apa yang akan dilalui oleh kanak-kanak ini? Audiologi. Okey. Proses untuk kanak-kanak ini lalui apa yang dilalui? Okey, apabila pesakit atau kanak-kanak ini dirujuk, pertamanya kami akan menilailah tahap pendengaran seseorang pesakit itulah. So sekiranya mereka mempunyai masalah pendengaran ni ada beberapa jenis lah, masalah pendengaran kekal, pendengaran campuran, masalah pendengaran sementara. So sekiranya pesakit ini mempunyai masalah pendengaran bersifat kekal atau melibatkan saraf pendengaran lah, pendek kata dalam organ pendengaran tu ada masalah, jadi pesakit ni akan diberi percubaan alat bantu dengar, kita panggil hearing aid lah, alat bantu dengar, ataupun boleh juga kita bagi cochlear implant lah, bergantung kepada tahap pendengaran pesakit itu sendiri. Tapi sekiranya pesakit mempunyai masalah yang melibatkan jangkitan telinga, maksudnya sementara jangkitan telinga tengah ataupun telinga luar, pesakit ini akan dirujuk kepada pakar ataupun pegawai perubatan di Jabatan Otorhinolaryngologi atau kita panggil pakar telinga lah, telinga hidung dan tekak, ENT, di hospital. Okey, menarik juga. Lepas saya nak tanya tentang apa sebenarnya job scope ataupun bidang tugas oleh mereka ini dibandingkan dengan doktor perubatan. Ni ramai nak tahu juga kan. Macam apa fungsi mereka ni sebenarnya kan? Hakikatnya dia pun boleh merawat hakikatnya juga kan. Kerana mereka juga ada di hospital. Ini persoalan yang kita akan rungkai selepas ini. Jangan ke mana-mana. Apa khabar Malaysia? Kembali selepas ini. Okey, saya nak terus kepada soalan tadi itu yang kita gantung sejak tadi kan Dr. Taiwan tanya apa beza pegawai perubatan dengan pegawai pemulihan perubatan? Kerana dilihat pegawai pemulihan perubatan pun ada juga di situ di hospital membantu juga mereka pun jalan kerja yang sama juga, merawat juga, seolah-olah macam merawat juga kan. Jadi apa sebenarnya? Pegawai pemulihan perubatan tu dia dah spesifik lah. Contoh macam saya pegawai pemulihan pertuturan, Puan Jamilah is pegawai pemulihan perubatan untuk audiologis. So jadi kita dah spesifik untuk maksudnya penilaian yang kita jalankan, intervensi yang kita jalankan, diagnosis yang kita bagikan dekat pesakit tu dah spesifik kepada masalah pesakit tersebut. Okey, itu antara perbezaannya lah. Baik, disebabkan itu juga kita nak menilai tentang apa yang akan dilakukan oleh Hospital Rehabilitasi Ceras ini berkaitan tentang sambutan ulang tahun ke-10 perkhidmatannya. Macam happy birthday jugalah dekat ni kan. Dekat Puan Siti, Puan Siti 10 tahun juga sebagai pegawai pemulihan perubatan. Dan difahamkan temanya adalah A Decade of Love, Joy and Hope yang akan diangkat dalam sambutan kali ini. Mungkin kita terbangkan sedikit Puan Siti dalam konteks ini. Kita bagi peluang Puan Siti. Sambung pula kan. Okey, bagaimana sambutan tu? Okey, sambutan ulang tahun sedekat bersama rehabilitasi pediatrik ni kan. Okey, A Decade of Love, Joy and Hope, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sedekat kasih sayang, kegembiraan dan juga harapan lah. Dan ini sebenarnya merupakan satu apresiasi kepada pelanggan kami lah, kepada pesakit kami, dan juga
kita bertujuan untuk mengeratkan perpaduan antara staf dan juga pelanggan kami lah, pelanggan HRC itu sendiri. Di samping itu kita juga ingin mempamerkan kita punya pencapaian rehabilitasi pediatrik ni selama sedekad kita. Ada majlis anugerah ke? Bagaimana? Nantikan. Okey, Puan Has mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang telah pun disusun atur oleh rehabilitasi sepanjang berlangsungnya sambutan 10 dekad ni bersama HRC. Okey, kalau antara aktiviti-aktiviti yang kita dah buat tu, yang pertama untuk yang untuk 10 tahun ni ke? Untuk sepanjang sambutan sepanjang sambutan. Mungkin ada aktiviti turun padang ke, pameran ke, pelanggan ke. Okey, so sebabnya aktiviti tu untuk kami punya program ni sebenarnya dia berlangsung pada 18 hari bulan Ogos. So 18 hari bulan Ogos, which is Jumaat minggu depan lah. Okey, so untuk tu dia memang kita akan ada pameran, kita akan ada booth, and then yang kebanyakannya adalah daripada pesakit-pesakit kami sendiri. Hari bersama pelanggan pun ada lah. Dekat situ. So mereka yang akan buka booth tu. Ya, mereka yang akan buka booth tu. Ceritalah apa aktivitinya kat situ. Apa booth yang akan dipamerkan? Mungkin melibatkan orang. Dia yang setahu saya dia ada dari segi macam ada pesakit kami yang akan buat jualan, ada pesakit kami yang akan buat art and craft mereka. So ada juga booth-booth daripada agensi luar lah yang berkaitan dengan bidang rehab. Menarik sebab melibatkan pesakit sendiri yang akan bersama-sama dalam penganjuran tersebut. Betul. Dan bercakap tentang perkara ini, bagaimana hubungan itu nampak erat bila berlakunya satu program yang melibatkan mereka, dan mereka juga terlibat sekali dalam melaksanakan program seperti ini. Kepada Puan Siti, saya nak bertanya tentang pengalaman 10 tahun berkhidmat, sedekad. Mungkin ada satu pengalaman yang menyentuh hati, sebab saya difahamkan rehabilitasi ini bukan satu proses yang sekejap. Betul. Dia mesti ada proses panjang. Mungkin ada kisah-kisah pesakit yang menyentuh hati, bagaimana usaha beliau itu akhirnya boleh macam pendengaran mungkin kan. Dan sampai sekarang tak putus hubungan. Barangkali. Okey. Sebab tak putus hubungan tu sebenarnya disebabkan oleh kita macam bila kita buat tu ikhlas. Tu penting. Tu satunya. Okey, seperti yang cakap tadi lah, dia kena sabar banyak kan. So first kali kita kena ikhlas. Okey. So dari segi keikhlasan tu patient nampak kita punya passion lah, kita punya passionate kan, kita nak tolong mereka apa semua tu. Dan dari situ mereka nampak kita plan program yang khusus untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah kecacatan fizikal dan kefungsian yang macam-macam ni lah. Jadi mereka ni unik tau. Okey, bila unik, seseorang pesakit tu, setiap pesakit tu berbeza, dia punya treatment, dia punya rawatan, dia punya rehab berbeza. Jadi kita perlu design mereka mengikut seseorang pesakit tu. Okey, jadi kita akan berbincang kan, dan akan come out dengan satu orang kata program yang khusus lah untuk individual. Okey, so bila macam tu kita akan rasa dekat dengan patient. Kita akan dekat dengan patient, dan ada pengalaman yang menyentuh hati. Biasanya kalau saya pesakit hearing lah kan. Okey, pesakit ni sebenarnya telah mengalami masalah pendengaran daripada kecil sebenarnya, disebabkan oleh distrofi lah, genetik lah, isu genetik. Jadi lama-kelamaan pendengaran makin teruk. Okey, lama-kelamaan tak mendengar langsung. Jadi hospital decide untuk implankan. Sebelum tu dia pakai alat bantu pendengaran, dan kemudian dia diimplankan. Bila implankan, malangnya pesakit ni masih tidak menunjukkan progres yang bagus lah dari segi komunikasi apa semua kan. Jadi kecewa, parent kecewa, anak pun kecewa. Jadi dia sendiri tak boleh bagi tahu, tak boleh indicate needs dia tak boleh bagi tahu keinginan dia, sedih, gembira dia tak boleh share dengan siapa-siapa sebab dia tak boleh berkomunikasi. Jadi disebabkan tu akan timbul masalah kelakuan lah, basic behavior ataupun tantrum, dia rasa nak marah sebab dia tak boleh nak express dia punya word, dia punya keinginan apa semua. Jadi benda tu menyebabkan libatkan OT juga. Kenapa budak ni ada masalah kelakuan apa semua kan. Sebenarnya adalah berpunca daripada pendengaran sebenarnya.
Jadi dari situ kita cek balik apa semua masalah dan kita dapati dia memang mempunyai masalah yang melibatkan saraf yang bahagian dalam lah. Okey, dan itu biasanya menyebabkan dia celaru untuk memahami dan tidak dapat memahami seperti biasa. Dia boleh mendengar, dia boleh menerima bunyi itu, tetapi dia tidak boleh discriminate bunyi itu apa. Tak boleh bezakan bunyi ini bunyi apa, menyebabkan dia tak boleh bercakap pun. Jadi benda tu frustration lah, sedih bagi mereka kan, bagi pesakit itu. Jadi bila kita bincang dengan tim, dengan speech, dengan doktor, dengan OT semua, kita decide untuk bagi satu orang kata alternatif yang sesuai untuk dia berkomunikasi. Jadi kita cadangkan dia ke sign language lah. Which tangan dia masa tu masih okey, tangan dia okey, masih boleh sign language. Kalau pesakit yang tak boleh guna tangan, mungkin kita boleh guna AAC ke tunjuk-tunjuk di macam tu lah. Alright, so untuk pesakit ni kita bagi sign language. Bila sign language dan selepas tu kita nampak perkembangan dia sangat bagus. Dia dah happy, dia dah boleh bagi tahu, dia boleh express dia punya ni walaupun dalam sign language. Jadi kita rasakan kepuasan. Faham tak di situ? Jadi mak memang happy sangat, memang berterima kasihlah dengan cadangan kami semua, dan end up dia akan dihantar ke sekolah sign language untuk anak ni, dan lama kelamaan masalah kelakuan tu dah tak ada. Jadi tak settle lah sebenarnya. Jadi hanya boleh fokus kepada masalah fizikal yang dialami oleh pesakit lah. So settle dari segi situ. Itu pengalaman saya lah. Baik. Kita punya sikit masa je lagi Puan Has. Mungkin bolehlah mengajak mungkin pelanggan-pelanggan ataupun pesakit-pesakit sebelum ini yang pernah bersama dengan Puan Has juga Puan Siti mungkin mengajak mereka untuk datang ke sambutan ataupun program yang akan diadakan 18 hari bulan nanti bagaimana? Dan orang ramai khususnya juga. Okey, so untuk makluman semua, kami punya program ni akan berlangsung pada 18 hari bulan Ogos, Jumaat minggu depan. So program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Jadi dan dalam majlis itu juga kita akan lancarkan satu buku digital sempena 10 tahun perkhidmatan rehabilitasi pediatrik ini di HRC untuk sebagai kenangan antara staf dan juga pesakit-pesakit lah. And then untuk tu boleh temui kami secara langsung di Facebook Hospital Rehabilitasi Ceras. Pada start bermula 10 suku. 10 suku. Baik, datang beramai-ramai untuk memeriahkan program ini, dan kita lihat sendiri bagaimana sesuatu cara kerja mereka yang bekerja dengan penuh kesabaran bagi membantu kita mendapatkan satu deria yang paling berharga, anugerah paling berharga. Telinga-telinga, berkomunikasi, ini semua adalah satu elemen yang cukup berharga dan mereka membantu untuk membaik pulih tentang perkara ini. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada kedua-duanya, itu Puan Siti Jamilah Muhammad Nur dan juga Puan Nurul Haslina Muhammad Zain. Tadi kita cakap pasal Oyen. Kat rumah pun mesti ada Oyen juga kan? Untuk mereka yang jadi merupakan peminat kepada atau pecinta kepada sang bulus, jom kita saksikan cara penjagaannya. Sang bulus ya. Kucing merupakan antara haiwan peliharaan yang popular dan mendapat tempat di hati masyarakat kerana ia bersifat manja dan mempunyai telatah yang cukup comel. Pada kali ini, kami nak kongsikan dengan anda cara penjagaan untuk si bulus anda. Susah ke nak jaga kucing ni? Apa kata, jom kita dengar perkongsian daripada pakar penjagaan kucing. Hai, saya Aisyah, Cat Care Consultant dari Rockies Cat Club. So, hari ini kita akan tunjuk cara penjagaan kucing. So, untuk kucing yang sihat, untuk penjagaan macam grooming, mandi, biasanya sebulan sekali dah cukup. Kalau you guys perasan dekat telinga macam earmite yang teruk, boleh 3 kali seminggu lah untuk korek dan cuci telinga dia. Untuk korek telinga tak perlu hari-hari sebab telinga kucing sangat sensitif. So, kalau boleh 3 kali seminggu dah cukup. So, untuk kucing yang baka bulu pendek, biasanya mandi sebulan sekali lah untuk kucing yang sihat. Tapi kena selalu tengok sekiranya ada kutu. Kalau yang kutu betul-betul teruk, kita boleh mandi sehingga 3 kali seminggu untuk kurangkan kutu dan telur kutu yang paling penting. So kalau boleh kucing yang berkutu contohnya, kena spray lah
boleh spray bahagian carrier dia, tempat yang dia selalu duduk, supaya telur kutu mati dan kutu dekat badan dia pun boleh jatuh. Biasanya untuk cek kucing ni, kita perasan bahagian telinga dululah sebab dia bahagian atas sekali. Untuk bahagian telinga, macam saya kata tadi, untuk yang ada ear mite, boleh 3 kali seminggu cuci. Untuk kuku, kena selalu tengok kalau panjang ke, pendek ke. Ada setengah kucing, tumbesaran kuku dia sangat cepat. Kalau macam Talia ni, kita akan cek macam 3 kali lah sebulan. Kalau cepat, sebab untuk macam Talia dan kucing-kucing dekat Rockers Cat Club, dia ada sangat ramai. So, untuk elakkan, dia orang akan scratch each other atau terlekat dekat selimut dia ke. Jadi dia kena sentiasa kuku yang pendek. Terutama kucing yang ada ear mite kena sentiasa pendek supaya dia tak cakar kuku dia sehingga luka dan menyebabkan infeksi pada telinga dia. Saya harap dengan tips yang saya bagi tadi semoga bermanfaat untuk semua pencinta kucing di luar sana. Bye-bye. Bye-bye from Talia and Rockers Cat Club. Baik, kalau minggu lepas kita baru sahaja memperingati negarawan negara Tun Dr. Ismail di Dataran Merdeka. Kali ini kami nak bawakan kepada anda menerusi di saluran bernama radio berkaitan tentang memperingati negarawan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang mana ianya akan diskusikan bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan juga Pengajian Media UiTM Shah Alam iaitu Encik Muhammad Amirul Akbar yang akan dilangsungkan pada jam 12.15 tengah hari nanti, hari ini. Nanti ramai-ramai dengar selepas habis kami dapat kabar Malaysia, terus layari dan buka tune in terus di Bernama Radio. Dan itu antara yang menarik sepanjang bularan kemerdekaan ini, ada bulan kebangsaan ini yang dibawakan oleh kami di Bernama. Dan dalam masa sama juga kami nak bawakan antara yang menarik di Malaysia ini kalau tidak ialah tentang kebudayaannya. Ya, betul. Kita dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara macam ni. Macam ni dia. Setiap minggu pastinya ada kami bawakan sesuatu yang istimewa untuk anda. Tapi kali ini bersama dengan Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara Pahang bercakap tentang Festival Kesenian Pribumi Malaysia. Dan tentunya tetamu kita pagi ini cukup istimewa. Wah, cantik hari ini puan Nur Wati Abdul Wahab selaku pengarah Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara Negeri Pahang. Selamat pagi, terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Jarang kita bersama ni. Susah juga sebenarnya kan nak jumpa. Ini daripada Pahang terus pagi-pagi sampai. Dia datang ke sini. Cuma tadi saya difahamkan kalau juga puan Wati kata nak pakai pakaian ni tradisi masyarakat pribumi. Dia tak sempat dia kata sebab pagi sangat. Saya nak sediakan lagi tapi tak apalah. Kita rasa bersyukur sebenarnya pagi ini kesempatan bersama dengan Puan Wati. Baik, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kami tentang penganjuran Festival Kesenian Pribumi Malaysia 2023 ni. Terima kasih pengacara kedua-duanya kerana sudi menjemput Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pahang untuk hadir bersama-sama pada pagi ini untuk memberikan sedikit perkongsian maklumat mengenai program yang kita akan laksanakan pada bulan Ogos ni. Untuk Festival Kesenian Pribumi Malaysia 2023 atau lebih dikenali sebagai FESCAP 2023. Itu nama singkatan daripada Festival Kesenian Pribumi. FESCAP adalah anjuran sebenarnya Kementerian Pelancongan Seni Budaya iaitu MOTAC yang merupakan salah satu program pelancongan negeri yang dipilih untuk mempromosi dan memperkenalkan keunikan seni budaya yang ada di setiap negeri di Malaysia ni dan kita juga di samping untuk mempromosi, kita nak memperkenalkan keunikan budaya di setiap negeri itu sendiri. Makanya negeri Pahang sememangnya kaya dengan keunikan budayanya yang tersendiri, yang mana kita tahu negeri Pahang kaya dengan produk kraftangan, busana, makanan warisan, bahasa dan sebagainya. Jadi keunikan yang JKKN akan ketengahkan dalam festival ini adalah mengenai keunikan budaya masyarakat dan suku kaum orang asli di negeri Pahang khasnya dan di Malaysia yang dapat meningkatkan kefahaman budaya kepada semua rakyat Malaysia. Kita nak semua rakyat Malaysia tahu mengenai seni budaya masyarakat orang asli di Malaysia. Kita juga
menerusi MOTAC, kita juga akan mengadakan kerjasama dengan Persatuan Seni Silat Senaman Gerak Sentuhan Kuantan Pahang untuk pelaksanaan program FASTCAP ni. Cun, cantik. Ini satu usaha yang kita boleh bagi tabik spring lah, sebab mereka ini sentiasa membantu memelihara dan memelihara terus kebudayaan kita, dan salah satunya tentang masyarakat pribumi ni. Yang menariknya, dan pastinya ada objektif tertentu yang ingin dicapai dalam konteks ini. Bagaimana? Untuk objektif penganjuran FASTCAP ni pada kali ini adalah yang pertamanya kita nak mengetengahkan keunikan seni budaya masyarakat pribumi itu sendiri. Iaitu kita mengundang pada kali ini kita melibatkan penyertaan 5 buah negeri iaitu daripada Pahang sendiri, daripada Selangor sendiri, daripada Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan. Itu adalah masyarakat orang asli yang kita jemput untuk mengadakan untuk terlibat dalam pengisian lah, yang akan saya maklumkan sebentar lagi. Yang seterusnya semestinya kita bertujuan untuk memelihara lah dan memelihara seni budaya itu sendiri sebab kita tahu seni budaya ni kalau kita tak angkat, siapa lagi yang akan memartabat dan mengangkat dan mewar-warkan kepada generasi muda di luar sana kan. Yang seterusnya kita nak memupuk juga semangat perpaduan di kalangan masyarakat setempat melalui aktiviti seni budaya. Dan yang terakhirnya adalah untuk kita mengukuhkan jaringan kerjasama di antara jabatan dan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan yang turut serta dalam festival kita pada kali ini. Itu akan tercapai. Adakah festival ini julung-julung kali diadakan ataupun diadakan setiap tahun memang, ataupun ini pertama kali? Dia perancangannya memang kita nak adakan setiap tahun, tetapi tertakluk juga kepada perancangan tahunan program yang di bawah kementerian kita lah. Tahun lepas saya difahamkan negeri Johor, negeri Pahang juga merupakan tuan rumah bagi penganjuran di peringkat tu masyarakat pribumi di antarabangsa. Menarik. Memang all out lah mereka ni kan. Berjaya lah. Tahun ni sebab tu tahun dapat lagi, kena buat lagi. Cuma tahun ni ianya berfokus kepada masyarakat pribumi tempatan. Untuk program yang akan dianjurkan ini selama lebih kurang selama 2 hari ini, apakah pengisian yang akan disajikan kepada mereka pengunjung-pengunjung macam kami ni kan, yang mungkin tak tahu lagi apa yang akan dilakukan dan mungkin tak tahu lebih lanjut. Jarang sebenarnya kita didedahkan dengan program yang melibatkan suku kaum orang asli sebenarnya. Boleh kongsi sama Puan. Untuk pengisiannya kita ada 3 segmen utama. Itu segmen pertamanya adalah pameran, demonstrasi dan juga jualan. Segmen kedua kita ada pertandingan. Dan yang ketiga kita ada persembahan. Dalam setiap segmen tu kita telah sediakan segmen-segmen yang menarik lah untuk pengunjung-pengunjung yang akan untuk pengunjung sendiri iaitu untuk segmen pameran kita ada pameran kraft tangan sendiri, produk-produk kraft tangan dari Pahang, dan juga kita ada makanan dan masakan tradisional. Dan kita ada untuk kraft tangan juga, mereka ada menyediakan pameran untuk herba, hasil rimba, busana, alat-alat persenjataan dan juga hasil kraft tangan selain itu kita juga ada mengetengahkan pameran dari ATM Angkatan Tentera Malaysia dan juga pihak bomba. Abang bomba datang. Abang bomba. Ini yang menarik ni kan, selain daripada pengisian yang utama tadi, kita ada ikhtiar hidup yang kita namakan dan juga kemahiran hidup. Dan juga kita ada perkampungan mini budaya orang asli. Yang mana pengunjung bila dia datang nanti dia boleh merasai sendiri dan boleh melihat sendiri pengalaman. Suasana macam mana masyarakat ataupun suku kaum orang asli itu sendiri. Saya nak sebutkan juga kat sini antara persembahan yang menarik saya difahamkan. Kena ada persembahan daripada suku-suku kaum seperti Semelai, Jahut yang berada di Pahang, Mahneri, Pahbola dan juga Batik, dan juga suku kaum Temuan dan juga Semok Beri. Ini antara suku kaum yang mungkin kita tak pernah dengar nama-nama ini kan, tapi mereka ini telah lama sebenarnya hidup bersama dengan kita di negara Malaysia ini. Dan tentunya juga kita nak tahu jugalah macam grand show. Itu persembahan utama kan, grand show yang akan ditampilkan, apa yang akan berlaku nanti. Malam kemuncaknya. Untuk malam kemuncaknya semestinya lah kita menyediakan persembahan yang hebat yang
kita ada artis jemputan kita yang kita akan jemput ya, iaitu Noraniza Idris yang akan mengadakan persembahan. Ya, so nanti kita sama-samalah saksikan persembahan hebat daripada Kak Ani kita Tak tahulah berapa kampung bawa. mesti ramai dan meriah tu. Kita memang kita dah jangka tu kan sambutan yang akan kita perolehi nanti ya, dengan kehadirannya artis jemputan dari Kak Ani sendiri dengan persembahannya yang hebat nanti. Di samping itu juga kita ada persembahan dari masyarakat dan suku kaum orang asli sendirilah, seperti mana yang disebutkan tadi ya. Dari semelai, dari batiknya, dari bahbolanya kan. Persembahan dari Negeri Sembilannya. Saya jujur saya pertama kali dengar nama suku kaum ni. Dan saya pasti akan menanti-nantikan apakah persembahan istimewa yang akan mereka lakukan. Semangat ni kita pergi Pahang lah Kena datang ke Pahang. Kita boleh penerbit, kita akan bersiaran dari sana penerbit. Kita orang dah datang ni, mungkin ada tak acara ataupun apa-apa pertandingan yang boleh kami turut serta? Boleh, banyak pertandingan yang kita sediakan. Kalau bernama sudi datang nanti, kita boleh sediakan satu acara untuk bernama. Mungkin saya dah ready dah ke menari ke apa ke apa ke. tapi kita boleh bersama. Okey juga, betul juga. Tapi yang melibatkan orang luar, mungkin boleh turut serta bagaimana Puan? Okey, untuk yang melibatkan orang luar, antara aktiviti yang kita sediakan adalah permainan tradisional kercang. Ini adalah permainan tradisional masyarakat orang asli lah, suku kaum orang asli. Yang mana permainan kercang ni adalah sebenarnya dari rotan dan tali. Okey. Dan permainan kercang ni juga kita ada dikenali dengan kercang kahwin. Kercang kahwin ni dia asalnya adalah untuk memilih menantu lelaki. Kalau nak kahwin tu, kena siapkan macam puzzle kercang tu. Tali tu, dia masukkan dalam rotan, kena cari tali tu supaya tali tu keluar dulu, masuk yang betul-betul, barulah boleh kahwin. Saya tak boleh bayangkan, saya tak nak bayangkan sebab saya dah kahwin. Permainan Saya kercang tak ya. gambarkan. Okey, ini satu tradisi yang tak pernah dengar. Mungkin boleh cuba kalau datang ke kita tengok macam mana. Saya nak belajar menyumpit, sumpit. Jangan menyumpit. Okey, dan juga pastinya kita dah dengar banyak program-program menarik ni dengan Kak Ani akan datang turun kan, sekampung tu akan turun kan, dan kita nak nantikanlah di mana ia akan dilangsungkan. Memandangkan di Pahang ni banyak tempat-tempat menarik kan. Di mana pemilihan itu akan dilakukan? Okey, untuk festival kesenian peribumi Malaysia 2023 atau FESCAP pada tahun ni akan diadakan di salah sebuah lokasi pelancongan yang memang sememangnya popular lah. Kalau kita turun ke Kuantan, kita sebut Teluk Teluk Cempedak atau TC. Nama dia TC ya. Nama ringkas dia, nama glamour dia lah, kita kira TC. Jadi festival ni akan berlangsung dari 18 hingga 20 Ogos 2023 di Teluk Cempedak. Di minggu depan lagi Teluk Cempedak, Kuantan, Pahang. Okey, tempat menarik. Saya dah teringat dia tempat-tempat healing tu zaman-zaman belajar. Ya. Dia berdekatan dengan Bukit Pelindung sebenarnya. Teluk Cempedak tu. Okey, Puan, mungkin boleh war-warkan bila akan berlangsung dan sampai bila, berapa hari akan berlangsung sepanjang 3 hari itu. Mungkin apa yang menarik lagi minat untuk pengunjung-pengunjung datang. Kenapa mesti datang? Kenapa mesti datang? Okey, mesti datang. Salah satu yang program yang sangat-sangat yang kita boleh tarik pengunjung adalah yang pada kali ini kita akan adakan pertandingan Battle of the Band di kalangan orang asli sendiri. Orang asli je boleh join? Orang asli sahaja. Penyertaan dah tutup dah ni? Penyertaan dah tutup lagi? Penyertaan belum lagi. Ya. Hanya 10 band sahaja yang akan kita ambil untuk bertanding ni di kalangan orang asli. Yang keduanya kita ada gadis cantik, pertandingan gadis cantik di kalangan orang asli juga. Macam dalam Miss Universe lah ni. Ya. Yang kena datang tu. Dan yang menalih debor, nama kalau ikut bahasa orang asli. Menalih debor. Dan juga kita ada lelaki tampan, pertandingan lelaki tampan. Litau debor. Bahasa orang asli. Saya rasa kerja sangat ni sebab macam sesuatu yang tak dijangka. Pertandingan Ratu
wanita cantik melibatkan orang asing. Gadis cantik, ya. Biasa-biasa dah biasa cantik. Tapi memang cantik dah semua ni sebenarnya. Ini lagi luar biasa. Keunikan mereka tu sememangnya tak dapat ditandingi oleh semua orang nanti. Ya, Kita akan betul. tengok. Ya, Mana tahu jumpa jodoh kat situ. Mana kita tahu kan. Saya rasa persoalan yang saya rasa macam saya nak tanya kan, melihatkan kepada apa yang diusahakan sekarang ini, ia membuka ruang sama rata kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia untuk memperkenalkan budaya kita dengan baik ruang. Satu usaha cukup mulia dilakukan dan pastinya ada harapan cukup besar di bawah tanggungjawab selaku pengarah sendiri, yang mana ini adalah satu program yang saya kira dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat, khususnya kaum pribumi juga, kerana mengangkat darjat mereka ini terhadap masyarakat supaya mereka lebih dikenali. Harapan terhadap program yang akan dilaksanakan ini. Okey. Untuk penganjuran festival pada tahun inilah FESCAP ya. Semestinya kita ada matlamat dan objektif yang tersendirilah, seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal tadi. Tujuannya adalah untuk menyemarak dan melestarikan seni budaya di kalangan suku kaum masyarakat peribumi di Malaysia. Kita nak semua rakyat Malaysia sama-sama mengenali budaya suku kaum peribumi yang ada dan kita dapat saling hormat menghormati. Dengan kita mengenali budaya masyarakat peribumi ini, kita dapat mengenali asal usul mereka, identiti mereka yang ada di negara kita lah. Selain tu, program sebegini juga kita harap dapat mendidik masyarakat ya untuk menghargai seni warisan budaya kita yang ada di Malaysia ni. Kita takut kita terleka dengan arus pembangunan kan. Jangan sesekali kita lupakan kepada seni budaya warisan yang ada di Malaysia, terutamanya masyarakat peribumi lah. Ya. Dan selain tu juga kita juga berharap agar semua pengunjung yang datang pada hari itu mereka akan lebih dapat pengalaman lah secara dekat. Itu tujuan kita, merasai sendiri pengalaman. InsyaAllah kita harapkan agar program ini mendapat sambutan. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian. Saya kira dinanti-nantikan bila program kebudayaan ni sebenarnya ramai peminatnya. Macam dah lemah je ni. Sebab tak sabar nak begini ni kan. Energi dah tak ada. Terima kasih sekali lagi kepada Puan atas perkongsian yang saya kira cukup menarik ini tentang Festival Kesenian Peribumi Malaysia 2023 yang akan berlangsung pada lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu depan lagi satu di Pantai Teluk Cempedak, Kuantan. Datang beramai-ramai kerana Kak Ani ada, persembahan daripada masyarakat pribumi ada. Nak saksikan bagaimana mereka bertarung dalam suara The Battle of the Band. Dan macam-macam acara akan diadakan juga untuk anda turut serta dan memenuhi hujung minggu anda. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Apapun sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita atas kesudian meluangkan masa pagi ini. InsyaAllah Puan Nurwati, kita jumpa di lain kesempatan. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye.